Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur المذهب للإنسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما واسع الملك آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang, kenikmatan dan keafiatan untuk meneruskan kehidupan dan meningkatkan amalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajar-pelajar Siti Tahfiz Al-Qasar yang dikasihi oleh sekalian, pada hari ini kita teruskan lagi dengan PDPR secara online ataupun secara melalui video. Setelah pelajar-pelajar semua bercuti selama seminggu, cuti sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi di kesempatan yang ada ini, Muallim ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada pelajar-pelajar tahun 2 Siti Tahfiz Al-Qasar Pasir Gudang. Baik, diharapkan pelajar-pelajar semua berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, walafiat untuk meneruskan pembelajaran pada kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pelajar-pelajar sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kerana belajar itu sangat dituntut di dalam Islam. Baik, kita teruskan dengan pembelajaran kita, di mana pada PDPR kali ini agak berbeza, iaitu Muallim ditugaskan untuk mengajar subjek TQS tahun 2, iaitu untuk pelajar tahun 2 TQS, Muallim akan ajar. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, Muallim minta pelajar-pelajar keluarkan dahulu buku TQS tahun 2, okey, Tajah 2. Ya, ini seperti yang tertera di sini. Okey. Kita teruskan dengan pembelajaran. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari surah Nuh, iaitu ayat 13 hingga 20. Okey, ayat 13 hingga 20. Okey, boleh buka pada muka surat 16. Surah, maafkan Muallim di situ, struktur surah surah Nuh ayat 13 hingga 20. Okey. Di sini struktur surah Nuh ayat 13 hingga 20. Okey. Okey, surah Nuh terletak di pada juzuk yang ke-29, kemudian muka surat 571. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk kepada Mushaf Al-Quran, di mana surah Nuh ayat 13 hingga 20 ini terletak pada muka surat 571 pada juzuk yang ke-29. Okey. Surah Nuh, tema surah Nuh ayat 13 hingga 20 ini bertemakan sains, iaitu ada perkaitannya dengan apa yang surah ni, apa yang dimaksudkan dengan surah Nuh ini, ada perkaitannya dengan sains yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey, tajuk ataupun tema kepada surah Nuh ayat 13 hingga 20 ini, okey, merupakan sambungan daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada kaumnya. Okey, nanti kita akan belajar satu persatu, insya-Allah. Okey, kita teruskan pada huraian ringkas tentang ayat surah Nuh ayat 13 hingga 20. Okey, yang pertama, kita mestilah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang telah mencipta segala yang ada di langit dan di bumi. Okey, kita sebagai orang Muslim Islam, sebagai orang Muslim yang beriman, kita mestilah mempercayai ataupun meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala apa yang ada di langit dan di bumi. Okey, manusia dicipta oleh Allah. Okey, haiwan dicipta oleh Allah. Okey, tumbuh-tumbuhan juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja ada langit dan di bumi ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, kita pergi yang kedua. Bukti Allah Maha Pencipta dapat dilihat melalui penciptaan manusia, langit, bulan, matahari dan tumbuh-tumbuhan. Ini yang kita sebutkan tadi, iaitu
Apa bukti Allah itu Maha Pencipta? Jadi bukti Allah Maha Pencipta adalah Allah mencipta manusia. Allah boleh mencipta langit. Allah boleh mencipta bulan. Allah boleh mencipta matahari. Dan Allah boleh mencipta bermacam-macam. Apa segala yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, adakah manusia mampu buat seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala buat? Tidak sekali. Okey, manusia tidak mampu. Kemampuan manusia di dunia adalah terbatas dan kuasa Allah tidak terbatas dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Okey, kita pergi yang ketiga. Kita mestilah yakin bahawa setiap rezeki yang diperolehi adalah daripada Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi, benda ini kita mestilah yakin dan kita mestilah percaya rezeki yang kita terima pada hari ini, segala rezeki, bentuk rezeki dari sebentuk makanan, dipermudahkan segala urusan adalah semua itu datang daripada Allah. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Okey, tiada sesiapa yang mampu untuk memberikan kita rezeki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita kena yakin tu. Kita dapat makan hari ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat minum pada hari ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat dipermudahkan segala urusan kita dalam kita nak buat apa saja, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti yakin dan percaya. Kuat kita punya keyakinan bahawa apa yang Allah cipta adalah daripada Allah. Dan segala rezeki yang datang itulah daripada Allah juga. Okey, yang keempat, kita mestilah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk kita membuat kebaikan. Jadi, kita sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah menjadikan dunia ni sebaik-baiknya sebagai tempat untuk kita membuat kebaikan. Jangan kita jadikan bumi ini sebagai tempat untuk kita melakukan kejahatan, untuk kita melakukan maksiat, nauzubillah min zalik, dan melakukan perkara-perkara mungkar. Okey, kita di atas muka bumi ini, kita sebagai khalifah, yakni kita sebagai pemimpin untuk mentadbir dunia ini, mentadbir di muka bumi ini dengan sebaiknya. Okey, jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan menjaga segala tumbuh-tumbuhan, menjaga segala apa yang ada di dunia ini, dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita terus masuk kepada pembacaan surah Nuh ayat 13 hingga 20. Okey, mari pelajar-pelajar sama-sama ikut. Muallim akan baca dan pelajar-pelajar sama-sama ikut. Okey, sudah bersedia? Okey, mari sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. Okey, pelajar-pelajar sediti yang dikasihi oleh Allah sekalian, demikianlah pembacaan surah Nuh ayat 13 hingga 20. Jadi pelajar-pelajar bolehlah ulang balik video ini untuk sama-sama membaca dengan muallim dan mengikut tajwid yang betul, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tafsiran kepada surah Nuh ayat 13 hingga 20. Okey. Untuk surah Nuh ayat 13 hingga 20 ini menceritakan tentang
di mana Nabi Nuh alaihi salam, yang ini dalam berdakwah kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berkata dalam ayat yang ke-13, mengapa kalian tidak percaya? Okey, ayat 13 yang ini. Okey, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian apa yang ditanyakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, iaitu mengapa kalian tidak percaya dan tidak takut akan kebalasan Allah, pembalasannya dan azabnya. Kalian tidak mengagungkan Allah dengan pengaguan yang sebenar-benarnya. Okey. Kemudian pada ayat yang ke-14, waqad khalaqakum atwara. Okey. Dan padahal sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kita semua dalam beberapa kejadian, iaitu daripada air mani, lalu menjadi sunggumpal darah, kemudian menjadi sunggumpal daging, dan seterusnya menjadi seorang manusia. Kemudian kita semua sebagai manusia lahir ke dunia, kemudian kita disusui, kemudian kita menjadi kanak-kanak, dan kemudian kita membesar hingga boleh membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kemudian kita menjadi pemuda, kemudian kita menjadi seorang dewasa, dan seterusnya sampailah kita meninggal dunia. Okey. Kepada ayat ke-15 pula. Okey. Ayat ke-15, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Okey, dalam ayat 15 ni pula, okey, Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Satu lapis di atas lapis lainnya telah bersusun-susun. 7 bintang yang beredar dalam satu sama lainnya, saling menutupi yang lainnya. Yang paling dekat dengan bumi adalah bulan. Yang berada di langit terdekat, ia menutupi bintang lainnya yang di atasnya. Okey. Bermaksud di sini Allah telah menciptakan bumi. Okey, apa yang kita nak katakan kaitkan dengan tema iaitu sains dalam surah Nuh ini adalah daripada ayat 15 ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bintang. Di mana manusia pun tidak mampu nak buat. Adapun ataupun bintang-bintang lainnya, iaitu bintang-bintang yang tidak beredar, maka semuanya berada di lapis yang ke-8. Mereka menamakan falak, bintang-bintang yang menetap. Okey. Kemudian apa yang nak dikatakan kaitannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bulan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang, iaitu matahari. Yang ini semua perkara ini adalah termaktub dalam pembelajaran sains. Okey, kepada ayat 16. Kita pergi kepada ayat 16. Waja'alal qamara fihinna nuran waja'alash syamsa siraja. Okey, dalam 16 ni. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bulan di langit sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala membezakan cahaya keduanya dan menjadikan masing-masing dari keduanya sebagai tanda untuk mengetahui malam dan siang hari melalui terbit dan tenggelamnya matahari. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan matahari, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bulan, dan di mana bulan ini berfungsi jadi sebagai cahaya, iaitu pada waktu malam, seperti yang kita dapat lihat di sekarang ini. Di luar, kalau kita tengok pada waktu malam, kita tengok di atas bulan memancarkan satu cahaya yang berwarna putih. Kemudian kalau kita lihat pada siang hari pula, matahari berfungsi sebagai mengeluarkan cahaya di siang hari. Kemudian itu antara dua. Bulan mengeluarkan cahaya pada waktu malam, dan matahari mengeluarkan cahaya pada waktu siang. Okey, kemudian Allah juga telah meletakkan garis-garis di setiap gunung dan di setiap di setiap orbit bulan dan bintang dan sebagainya. Okey. Kemudian besarnya makhluk-makhluk itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak manfaat pada matahari dan bulan menunjukkan rahmat Allah dan luas ihsannya. Oleh kerana itu Allah Maha Agung dan Maha Penyayang, berhak untuk diagungkan, dicintai, diibadahi, ditakuti dan diharapi. Okey. Itu dalam penceritaan surah ayat ke-16 ini. Dijadikan padanya cahaya dan matahari sebagai pelita ataupun cahaya untuk manusia. Kemudian
kepada ayat yang ke-17. Ayat ke-17, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Kemudian, dan Allah, dia menumbuhkan, yakni Allah menumbuhkan atau mencipta nenek moyang kalian, yakni Nabi Adam alaihissalam, sedangkan sebaik-baik dari benda yang berasal dari bumi, iaitu tanah. Sedangkan kalian diciptakan dalam tulang sulbi. Kemudian Allah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dari bumi, yakni tumbuh-tumbuhan, dan Allah menciptakan manusia daripada tanah. Sebaik-baiknya dari benda nenek moyang kalian alaihissalam, dengan sebaik-baiknya dari benda yang berasal dari bumi, iaitu tanah. Kemudian pada ayat ke-18, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam ayat ke-19, kemudian apabila kalian mati, dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dalam keadaan terkubur. Bermaksud di sini, manusia diciptakan daripada tanah dan mati pun akan dimasukkan ke dalam tanah. Okey. Pada ayat ke-19, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ayat ke-19, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian bumi yang terhampar dan sedia untuk dihuni dan dimanfaatkannya. Okey, pada ayat 19 ini Allah menjadikan bumi ni seluas-luasnya untuk kita sebagai manusia bertebaran ke atas muka bumi ini mencari rezeki, kita bekerja dan sebagainya dalam mencari rezeki. Jadi segala yang ada di atas muka bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita sebagai manusia yang beriman memanfaatkannya dan bukan merosakkannya. Dan pada ayat yang terakhir, wallahu litaskunu minha subulan fijaja. Dan pada ayat terakhir, kalian dapat melakukan, kita manusia dapat melakukan perjalanan kepadanya ke mana pun yang kalian kehendaki dari kawasan dan daerahnya. Bahkan manusia dapat mengarap tanam, menanam tanaman, membuat bangunan dan tinggal di atasnya. Semuanya itu termasuk di antara apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam terhadap kaumnya, untuk menunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah dan kebesarannya melalui penciptaannya terhadap langit, bumi dan semua nikmat dan manfaat, baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi yang dirasakan oleh mereka. Okey. Kesimpulannya, dalam penceritaan surah Nuh ayat 20, ayat 13 hingga 20 ini menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ingin menunjukkan kebesarannya, memberitahu kepada kaumnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, melalui apa? Membuktikan kebesaran Allah tu melalui apa? Membuktikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Melalui penciptaan langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi dari ayat ini Nabi Nuh alaihissalam memberitahu pada kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk meningkatkan, untuk percaya bahawa kebesaran Allah itu telah terbuktinya dan adanya kebesaran Allah tu. Kemudian kita dapat lihat di sini apa yang dikatakan. Okey. Semuanya itu termasuk apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya untuk menunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah dan kebesarannya melalui penciptaannya terhadap langit, bumi dan semua nikmat dan manfaat. Kemudian pengajaran, sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini adalah apa yang Allah sudah kusediakan untuk kita, kurniakan kepada kita, hendaklah kita menggunakan dengan sebaiknya, mencari rezeki-rezeki yang halal, bekerja-pekerja yang halal, jangan mengambil perkara-perkara yang haram, jangan menegakkan perkara-perkara yang batil, kerana Allah sudah menyediakan dan rezeki itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya, untuk penutup, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tiada tandingan, tiada lawan dan tiada sepadan dengannya, tidak beranak, tidak mempunyai pembantu, tidak mempunyai penasihat, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk TQS pada kali ini. InsyaAllah pelajar-pelajar seliti yang dikasihi oleh Allah sekalian, kita terus dengan pembelajaran kita pada
ayat akan datang ataupun tajuk yang akan datang insya-Allah. Jumpa lagi untuk kelas akan datang. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.